Jangan masuk ke medan perang tanpa senjata, tanpa ilmu di dada, tanpa sikap yang betul. Apa sikap yang perlu ada dalam perjuangan, dalam peperangan? Ya, dalam peperangan, berani, yes. Sekarang, this is the time for you to be brave. Ini adalah masa untuk berani, menunjukkan keberanian yang sebenar yang ada dalam diri masing-masing. Walaupun di saat-saat akhir ini kamu akan makin merasa makin tidak cukup, makin tidak tahu. Betul? Betul tak sekarang kamu rasa sangat cemas? Kalaulah masa boleh diundurkan, mahu sahaja kamu kembali ke tingkatan 4. Betul? Jika itulah rasa hati kamu, maka kamu memang berada dalam landasan yang betul. Jika kamu sekarang pada saat ini merasa sudah cukup, tidak ada ketakutan, maka kamu bukan calon SPM yang bersedia. Jelas? Jadi jangan rasa serba salah. Kenapa sekarang saya rasa macam ni? Sebab tu orang kata apabila kita makin banyak tahu, kita sedar betapa kerdelnya kita, betapa banyaknya lagi kita tidak tahu. Betul? Sekarang ada bayang tak malam-malam terpandang-pandang wajah Cikgu Linggi. Dulu kamu kutuk Cikgu Linggi, marah dia suruh kamu landscape, cangkul sana, cangkul sini. Kamu terbayang-bayang wajah Cikgu Karen. Dulu Cikgu Karen jegil dekat kamu, kamu mengutuk dalam hati, betul? Lepas tu bila Cikgu Karen tak ada, kamu pun kutuk dia depan-depan sama-sama kau. Tapi kalaulah masa boleh diundurkan, mahu saja kamu berlutut di kaki mereka. Betul? Jadi anak-anak, setiap saat tolong jangan disia-siakan. Every last minute, right before your paper, even before your paper, your first paper, kertas pertama kamu ialah pada hari Isnin 20 Februari. Hingga saat sebelum kamu masuk Dewan Peperiksaan itu, sehingga saat itu masih ada ruang untuk terus mendapat ilmu. Faham? Banyakkan sekarang apa? Nota-nota kecil, betul? Nota kecil supaya senang bawa. Sambil bawa motor tu pun, buang telefon kamu ke tepi, pegang kamu punya flashcard kamu, cue card kamu. Kalau saya tak sebut macam tu, saya tengok kamu naik motor pun kamu sambil main telefon. Betul? Betul. Kamu pun mungkin salah seorang yang buat. Jadi anak-anak, tolong jangan berhenti berusaha. Kadang-kadang bila Tuhan lorongkan masa yang betul, yang kamu buka saat akhir, itulah, disitulah kunci. Jadi jangan putus asa ya. Jadi untuk anak-anak, akhir daripada saya, lihat nanti ya. Kalau ada ibu bapa kamu di sini, kalau tak ada yang tak dapat hadir, fikirkan kembali ibu bapa kamu di rumah. Siapa pun mereka, marah macam mana pun kamu kepada ibu bapa, sentiasalah merendahkan diri dengan orang tua. Tidak ada hebatnya kita di dunia ini jika kita ada kesombongan dalam hati. Sombong ni siapa punya? Ya, hanya Tuhan, Allah saja yang berhak ya. Tuhan saja yang berhak untuk sikap sombong. Jangan ada sebutir pun dalam kelas kamu rasa kamulah jago matematik, jadi kamu sombong, hidung pun tinggi, jalan pun tak nampak dalam katian. Jangan ada anak-anak.
rendahkan diri. Pada saat ini saya ulang, walaupun saya tahu saya selalu sebut, saya ulang lagi. Hatta dari cleaners, makcik-makcik yang sapu sampah, hatta daripada mereka pun kamu boleh belajar. Sebab itu belajar bermanis muka, mengucap terima kasih, mengucap salam, bukan hanya pada ibu bapa, bukan hanya pada guru-guru, juga kepada mereka, juga kepada yang bertugas di kantin, di kios, di pondok jaga. Belajar. Orang yang paling hebat ialah orang yang hatinya rendah dan tahu semuanya adalah milik Tuhan. We are noble. Okay? Jadi saya minta sangat-sangat tolong ada sikap tu. Dan peringatan daripada saya juga, lately akhir-akhir ni saya nampak lah. Saya nampak di TikTok, terpaksa saya ada akaun TikTok sebab saya nak keep track kamu punya pergerakan. Saya nampak dalam akaun TikTok, trend terbaru sekarang ialah orang-orang muda berkata, mana budak-budak target sekarang dah jadi CEO ke? Betul tak? Saya daripada malam tadi, minggu ni bila saya tengok, I will spend like 1 hour lah untuk saya go through dan saya nampak last 1 week ini trend dia. Dan saya begitu bimbang benda ni masuk dalam hati kamu. Faham tak? Faham tak? Faham tak pengisian konten TikTok yang saya sebut itu penuh kesombongan? Penuh kesombongan. Kalau kamu dah tekan love tu, dah letak dalam favourite, tolong unclick balik. Betul. Jangan galakkan benda-benda yang merosakkan. Faham? Kenapa saya kata jangan terikut, anak-anak? Trend itu hanya nak mengajak kamu tak payah belajar sungguh-sungguh. Tak payah belajar sungguh-sungguh. Kami ni fail semua paper, jadi CEO juga, ada Mercedes juga, umur kami tak sampai 30. Betul kan? Tapi anak-anak fikir betul-betul. Apa sebenarnya matlamat hidup? Duit kan? Duit itu hanya alat. Yang patut kamu ada ialah ilmu dulu. Dan kalau itu argumennya, kamu kena jawab balik. Dalam apa pun yang kita buat, kita akan buat sungguh-sungguh. Kalau sekarang kamu tingkatan 5, alang-alang duduk tingkatan 5, dah duduk berjuang dalam SPM, you will do your very best. Because you are aiming for the sky and the moon. You are not aiming for the mountain. You are aiming for the stars. Okay? Itu saya ada kebimbangan. Saya kata kenapalah dekat SPM, STPM keluar konten macam ni. Please Dan orang yang buat tu pun, dia boleh janji dalam masa 10 tahun, bila orang yang berjaya dalam SPM dah habis belajar, mereka masih memandu kereta mewah. Silat-silat masa tu dah lingkup. Orang yang baru habis belajar, yang cemerlang, nanti pula yang akan berada di posisi yang lebih baik. Sebab itu hidup ini jangan sombong. Ya, pegang betul-betul. Siapa yang dah like, dah letak dalam favourite, tolong unclick. Siap kamu kalau kamu tak buat. Marah betul saya dengan konten tu. Baik, dan akhir sekali untuk ibu bapa yang saya hormati, ucapan berbanyak terima kasih dan penghargaan daripada kami di SMK Kidurong atas keprihatinan para ibu bapa. Beri tepukan pada ibu bapa. Beri tepukan yang kuat dan penuh. Hebat dia kamu dan berpuasnya kamu mempunyai ibu bapa yang sehebat itu. Jadi buat para ibu bapa, saya, Ibu Baki semua ni salah ibu bapa yang ada anak calon SPM juga tahun ni. Jadi saya sebut saja tarikh-tarikh penting sebelum nanti anak-anak tunjukkan jadual SPM mereka. Para ibu bapa, bermula 30
Januari, Isnin depan, anak-anak STEM, Sains Tulis akan mula menduduki ujian amali sains. Minggu depan sudah SPM. Jadi kalau mereka masih main-main telefon tu, buang sajalah dulu telefon tu. Kita tanam dulu bawah pokok pisang. Ya. Kemudian 30, 31, 2 ujian amali sains bermula 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, sorry 9, 10, 11, betul? Ujian bertutur bahasa Melayu 7, oh betul 7, 8, 9 7, 8, 9 Februari adalah ujian wajib bertutur bahasa Melayu. Tak hadir ujian bertutur, gagallah anak-anak kita SPM. Tak ada CJ. That is how important it is. Ya, pastikan anak datang dan latih dia banyak bercakap bahasa Melayu di rumah. Yang sebutannya baik. Dan saya perlu beritahu, pemarkahan untuk ujian bertutur adalah tinggi. Boleh membantu anak daripada gagal jadi lulus. Sebab tu sekarang kalau tanya anak, buat apa ini? Cikgu buat simulasi ujian bertutur. Jangan marah cikgu. Sebab percentage, peratusannya tinggi untuk bantu mereka lulus dan cemerlang. Sebab tu kita kena drill. Memang kita minta guru-guru BM buat simulasi. Okey? Kemudian bermula 10, 11, 12, 13, 14, 15 Februari ujian bertutur bahasa Inggeris. Ini pun wajib. Kalau tak hadir, datang bertulis saja, gagal. Bukan macam zaman kita sekolah kan, semua yang bertulis kan, malam-malam datang masa bertulis, dulu juga dapat juga grade 1, grade 2, grade, no, not now. KPM sudah fikir, ni ada taktik-taktik daripada zaman kita lah. Jadi anak-anak kita merasa. Kemudian pada 16 hari Khamis, 16 Februari, hari kedua terakhir sebelum cuti sekolah, ialah ujian mendengar, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga wajib. Gagal mendudukinya, gagallah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mereka. Jadi pada hari itu nanti insya-Allah, bagi memastikan suasana adalah kondusif, hanya anak-anak tingkatan 5 sahaja yang akan hadir. Sebab dia mesti clear. Jadi pastikan anak-anak ada latihan mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga. Jangan dengar Korea saja. Sebab Korea pandang sini kan. Dia ramai opa. Okey. Dan ujian bertulisnya, macam saya sebut tadi, akan bermula 20 Februari sehinggalah 15 Mac. Bergantung kepada subjek yang diambil oleh anak-anak. Jadi teruskanlah sentiasa memberi semangat pada anak-anak kita. Anak-anak, beri tumpukan juga kepada guru-guru yang hebat ini. Kalaulah saya boleh cakap, nanti saya sedih. Sebab kamu ada guru yang hebat.